أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Ketujuh dan ketujuh daripada 9 perkara. Daripada 9 perkara syarat bagi semayan. Ada yang ketujuh yang daripada 9 perkara daripada syarat bagi sembahyang. Meninggalkan berkata-kata dengan sengaja. Meninggal berkata-kata, yakni meninggalkan bercakap-cakap. Kalau bercakap-cakap ni bahasa kita satu lagi bagi tiga berbual-bual dalam sembahyang. Duk kecek buah, duk bercakap buah-buah, duk kecek dalam sembahyang, tak boleh. Berkata-berkata dengan sengaja. Kalau dengan lupa itu tak apa. Kalau dengan sengaja tak boleh. Itu mesti kena tinggal. Meninggal mana tinggalkan berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata mana? Bercakap-cakap mana? Sifat pada kata berkata-kata yang bukan Quran. Berkata-kata yang bukan Quran. Atau zikir, atau yang bukan zikir. Atau zikir, atau zikir Allah pada kata Quran yang bukan zikir, atau doa, atau yang bukan doa. Mana kita bercakap bukan Quran, bukan zikir, bukan berdoa. Ada pun Quran tetapi dia baca tak kena dan tak betul, maka tak dikatakan Quran. Maka tiada dikatakan Quran. Tak dikatakan Quran. Ini kata setengah ulama lah. Setengah ulama menyatakan Quran kalau kita baca tak betul, maka dikatakan kalam ajnabi, bukan dikatakan Quran. Apabila bukan Quran kita kata dalam sembahyang, maka membawa kepada batal sembahyang kita. Dengan sebab ini mesti kita belajar Quran, baca kan jadi betul. Jadi betul. Mula-mula belajar Quran, belajar makhraj dia, tempat keluar huruf. Huruf dia tu mesti kena belajar alif, a, ba, ta, belajar aja huruf dia. Yang kedua tajwid. Tajwid dia kena baca, tempat dengung kena dengung, tempat tak dengung. Kena boleh baca. Tu Quran, bukan baca macam baca surat Inggeris, bukan baca macam surat Tai, surat Siam, surat Tai, bukan. Tu Quran, pastilah kita baca biar kena. Kalau kita apabila percakapan kita yang bukan Quran, yang bukan Quran,
Seperti kita baca Quran, tapi Quran tu kita baca tak kena, jadi tak betul, maka dikatakan kalam ajnabi. Apabila lah dikatakan kalam ajnabi membawa kepada batas sembahyang kita, ini kata setengah ulama. Disorehkan dia di dalam kitab Muhallil. Ada kitab lain-lain lagi dia bahaskan. Tu. Kalau katanya sunat, okey, tak apa. Kalau kata yang wajib, tak boleh, tak kena. Mujur ada perbahasan itu. Tapi perbahasan yang jadi cumatnya, mesti Quran kita baca kena-kena. Karena takut jadi kalam ajnabi. Kalam ajnabi bukan kalam ajnabi. Allah kalam suku. Kalam asing daripada Quran, bukan Quran. Tu kalam ajnabi. Tu Quran mestilah. Apabila berkata-kata dengan sengaja yang bukan Quran dan zikir doa, maka batal sembahyang seorang dengan berkata-kata 2 huruf. Tu. Tu batal. Maka batal sembahyang seorang dengan berkata-kata 2 huruf. Sama ada memberi faham perkataannya 2 huruf tu, atau tiada memberi faham. Sama ada memberi faham apa? Memberi faham yakni kepada mutakallim atau mukhatab. Siapa dia mutakallim? Orang yang berkata, orang yang bercakap. Atau mukhatab, orang yang kena tuju perkataan. Sama ada beri faham atau tak beri faham, sama saja. Apabila kita kata 2 huruf, maka batal sembahyang tu. Tu dia, tak boleh. Melainkannya kita jawab panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, itu tak apa. Panggilan Rasulullah panggil, ya Abdullah, ya Yusuf, ya Abdul Qadir, kita pun jawab, ya labbaik, na'am, jawab. Tak apa, tak batal. Walaupun kata dengan sengaja. Padahal kalam tu kalam Nabi, bukan Quran. Tapi jawab daripada Rasulullah panggil, itu wajib, bukan sunat. Tu bukan sunat tu. Rasulullah panggil tu. Rasulullah panggil, ya Muhammad, nama serupa dengan dia. Kita pun, ya labbaik, jawab bahasa Arab. Itu tak apa, tak batal juga. Tu. Sama ada memberi faham perkataannya, perkataan 2 huruf tadi, atau tiada memberi faham, atau dengan 1 huruf, dengan 1 haraf sahaja. 1 haraf memberi faham, yang memberi faham. Atau dengan 1 huruf, yakni 1 haraf memberi faham, yang memberi faham. Seperti qi, qi atau i. Maka qi ni fi'il ammal daripada waqa yaqiqi. Madhi dia bunyi waqa, waw qaf, lepas tu ya abangan alif maksurah, alif huruf ya, waqa. Waqa yaqi. Waqa yaqi. Mufrad fi'il ammal dia qi. Hazahkan waw tu keluar, lepas tu hazahkan ya tu tubik, jadi qi, peliharalah olehmu. Atau ai. Ai ni fi'il ammal daripada wa'a, ya'i. Tu wa'a wa'i, wa'a ya'i. Ni mafa'il dia, amal dia bunyi ai. Mana peliharalah olehmu, mana dia macam tu. Pasal apa boleh kata 1 huruf boleh faham ni? Kerana makna qi itu daripada wiqayah, diambil akan dia daripada wiqayah. Ini khilaf ulama lah, sebut dalam kitab Mata Izi tu. Kata setengahnya fa'il dia ambil pada masdar, setengahnya dia ambil pada fa'il madhi. Itulah macam-macam khilaf ulama.
Nah, kata setengah ambil dia masdar, iaitu wiqayah, masdar dan waqa. Kata setengah ulama ambil dia waqa. Tu ambil dia fi'il madhi. Waqa. Itu khilaf ulama. Tapi yang ini dia berlakukan di atas aslul wahidi, asal fa'ili, asal yang satunya ialah kena kepada masdar. Karena wiqayah masdar daripada qi. Masdar ada waqa yaqi. Waqa yaqi wiqayatan. Mana melihara. Kalau itu qi peliharalah olehmu. Bermakna banyak makna tu. Beri faham tu. Satu huruf tapi ada makna, ada beri faham. Tak boleh. Dan na'i itu daripada wi'ayah. Da'i itu. Dan makna'i itu daripada wi'ayah. Apa wi'ayah? Yakni pelihara juga. Pelihara. Atau satu huruf yang bermad. Ni Allah pada kata dua huruf. Batal sembahyangnya dengan berkata-kata satu huruf. Allah sana. Takdir kalamnya, maka batal sembahyangnya seorang dengan satu huruf. Tapi satu huruf mana? Sifat pada kata satu huruf yang bermad, yang berpanjang. Yang bermad mana yang berpanjangan. Satu huruf ya, tapi kita kata panjang. Tu seperti huruf panjang. Tu panjang bagi. Kenapa boleh batal? Kerana mat itu ada kalanya mat. Kerana mat itu panjang itu, ada kalanya panjang tu alif. Alif seperti ma. Tu. Atau waw, mu. Atau ya. Seperti mi. Tu. Ma, mu, mi itu panjang. Apabila panjang, maka jadi dua huruf. Jadi dua huruf. Tak boleh juga. Sama ada beri faham atau tak beri faham. Dua huruf. Batal sembahyang. Tak apalah. Duk kata apa gitu. Nak tanya so. Di dalam kitab baiklah dia kata ini tu tak boleh. Tak kita orang semayang ni duk kata apa gitu. Tahu mana kau galik-galik ni. Buat kecek. Nah, galik-galik tu buat bercakap main dengan orang semayang. Allahu Akbar. Mulut lagi kanan lagi. Tak duduk semayang ni muka. Punah tu kau duduk semayang kecek. Ni dah belakang tu. Nah, hak ulama, hak fiqh buat macam ni mesti ada berlaku. Sampai dia buat tu. Padahal dia berlaku benar, ni memang sikit ya, tapi ada berlaku. Nah, Allahu Akbar. Kita pergi makan nasi. Yang satu yang tepi dia jawab, diam-diam lama semayang ni. Semayang apa? Cakap ni. Jadi kedua-dua tu sama saja ya, batal berlaku dua-dua. Nah, tu dia. Hanya boleh kita bercakap dalam sembahyangnya dengan kita bagi amaran. Apa? Subhanallah. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, perempuan tak. Perempuan ni iaitu tepuk belakang tangan. Dalam sembahyang. Tapi tepuk jangan banyak, jangan itu lah. Ni masalah kalau perempuan jadi makmum. Imam tu ada salah. Ada ketinggalan, rukun ke masalah, maka perempuan nak kata subhanallah tak boleh. Lalu tu dia tepuk belakang tangan dia. Makmum tu dengar, itu imam dengar. Ada aku salah ni. Kalau perempuan jadi makmum. Kalaulah laki-laki jadi makmum, laki boleh tegur. Boleh tegur dengan kata subhanallah. Kata gitu. Nah, bukan tegur apa? Hei, salah tu. Batal. Salah tu, batal. Ingat baik tu. Dalam kita sembahyang tak boleh cakap subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan. Tunggu ya, tepuk belakang tangan, bukan tepuk tangan. Nah, kalau tepuk begini ni makruh. Sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang.
Lalu tu yang tidak ada hukum ke apa? Tepuk kita. Pas biar tepuk sedap ni. Apa? Ada nak say. Apa? Warau memperang. Ya ada. Kalau apa pada hak tu hak Malaysia ada. Tepuk tangan. Ada. Maka tepuk tangan ni, sahabat khilafnya iaitu makruh, tak sampai tengah haram. Tak sampai haram. Tu. Tapi kita tengok kita tepuk apa yang haramnya, kita tepuk kerana mulia orang asing ya. Kalau tepuk terpaksa lah. Lalu tu tak tepuk ni tak ada pahala. Tepuk tak ada pahala. Nah, kalau bagi tepuk tangan ni, suruh tepuk macam ni. Jangan tepuk macam ni. Tu. Nah, ada tersoreh dari kita Sitin Al-Matari. 60 masalah di jalan tu. Salah tepuk tangan ada yang bahas. Tapi tengok-tengok dia termasuk di makruh ya. Makruh pun dah banyak-banyak haram juga. Karena masuklah kaedah fiqh, iktsarul makruh yuaddi ilal haram. Membanyakkan benda makruh membawalah ia kepada perkara yang haram. Tu, maknanya banyak tepuk tangan banyak ni, kilasi, bertepuk apa. Biar tak nama kilasi ni. Kenal tak kilasi? Biar tak nama. Saya nak Umar tak boleh. Abu Bakar tak kilasi. Abu Bakar ni cat merah. Saya nak Umar cat biru. Usman cat kuning. Tu. Ali cat hijau. Tu kilasi. Kilasi sisi. Tu pak orang tu tak nama kilasi ni. Dok ni. Kita belaka dok rekah. Rekah ambil tu kalangkai. Kalangkai. Tak nama. Jadi hijau. Dah tu kajian taubat dia. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ingat hadis tu molek. Siapa buat tasyabuh dengan kaum tu, bakit khairat esok duk kaum tu, duk kaum kilasi tu. Kau mana buat kilasi? Kau mau celong buat Ada tak celong? Ada. Tak tahu kan ada. Tak siapa awak mula-mula kilasi. Kalau kena di atas orang asing, maka orang kita bakit isyak dengan fak tu. Tu bakit isyak pasal hadis yang Nabi kata dah, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa dia buat serupa dengan satu kaum tu, maka le kaum tu bakit isyak bang duk cacai dengan fak kilasi. Aku duduk sini, Allah lari pula ini ni. Musirai ni. Kursi kiau. Musirai, kursi dai. Kursi cempu. Ya tengok weh. Tapi ni tapa dia jahil fak kita habis. Lepas tu orang tahu duk dia. Muka orang tahu nak main juga. Nah, tu. Kalau tak nama lain tak boleh. Tak nama lain. Nama apa? Kita tak nama lain. Dah bawa itu. Kita tak sukan berwarna. Hak nu kilasi ni sukan berwarna tak support dah dah. Hak tu lor lagi ke mana. Tak apalah ikut dia situ. Tu takutnya, sungguh takut tu. Takut menyerupai dengan demo tu ya. Takut dengar hadis man tashabbaha tu kan. Takut dengar hadis tu. Kita orang Islam duk semayang tu, kita orang Islam semayang lah, puasa lah atas dunia ni, letih lah kita. Akan tetapi bangkit dari akhirat esok sekali dengan demo. Letih. Kalau kita tak buat semula tak apa pula. Nah, kalau kita tak ada semayang, tak ada apa, main sepenuh-penuh, bangkit dari akhirat esok sekali dengan demo, itu okey, tak apa, tak susah. Ni kita duk semayang, puasa, zakat semua, tak tahulah masjid hari-hari. Akan tetapi satu je kita buatnya. Tapi perbuatan tu tertentu dengan orang asing. Masalahnya nah. Tu. Ni takut. Tengok hadis tu takutlah. Tengok hadis tu. Hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi dia tak erti tak apa. Mat itu. Tu dia weh. Serata tempat serata. Tu apa bagi amaran ya tu. Bukan nak larang demo tu dah, tak larang.
Dia bagi tahu saja. Hadis itu memang Nabi bawa mari begitu ya. Hak besar sekali bagi diri engkau, menyalahilah dengan mereka itu. Buatlah macam mana menyalahi dengan mereka. Jangan kamu menyerupai dengan mereka. Kalau kamu menyerupai mereka, bangkit di akhirat esok sekali dengan mereka. Tu pada kita takut. Hadis tu takut sekali, tak kira siapa-siapa pun. Tu dia. Maka batal sembahyangnya seorang dengan yang demikian itu. Demikian berkata yang demikian. Demikian itu, demikian berkata-kata. Tu demikian berkata-kata dua huruf atau satu huruf beri faham atau satu huruf yang bermat. Tu demikian itu. Maka batal sembahyangnya seorang dengan yang demikian itu, demikian berkata-kata yang demikian itu. Tu demikian berkata-kata yang demikian itu, batal sembahyang itu. Dan kedelapan, meninggalkan melebihkan rukun fi'li. Meninggalkan, yakni tinggallah, masa sekarang tinggalkan melebihkan rukun fi'li. Apa? Yakni jangan kerja lebih akan rukun fi'li. Tu dia. Jangan kerjakan lebih akan rukun fi'li. Melebih dengan sengajanya seorang, dengan sengelainya seorang. Jadi dia buat rukun fi'li dengan sengaja, seperti dia rokok 2 kali rokok. Semayang biasa ya, semayang fardu, puasa rokok pertama. Okey, rokok pula yang kedua. Tu batal semayang kalau buat dengan sengaja. Kalau dengan lupa tak apa. Dengan lupa tak apa. Tu. Macam mana kau melebih rukun fi'li dengan sengaja? Ni, maka jika ia seorang sujud 3 kali, yakni di dalam 1 rakaat. Maka jika ia seorang sujud 3 kali, yakni di dalam 1 rakaat, atau rokok 2 kali, nah di dalam 1 rakaat, atau rokok 2 kali di dalam 1 rakaat. Tu. Macam manakah sujud 3 kali? Macam mana? Ini misal dia. Seperti ia seorang sujud di atas upama suatu yang tajam. Seperti batu ke, kita sujud atas batu. Kemudian maka diangkatkan dahi seorang. Setelah dia sujudkan dahi dia atas batu, dia angkat dahi dia. Kemudian maka sujud pula, yakni di tempat yang lain. Nah, adakah kita turun sujud, turun itu? Kita turun begitunya, lepas tu dahi kita lagi kena dengan sesuatu yang tajam, batu ke, maka sakit dengan dahi ni. Lalu kita angkat kepala kita pergi letak tempat lain. Tu batal. Tu makna. Kenapa? Kerana di dalam mazhab Hanafi senggang di antara sujud. Senggang di antara sujud iaitu sekadar angkat kepala saja. Angkat dulu. Angkat sikit je bila senggang pak sujud. Satu angkat, letak yang kedua. Mazhab Hanafi. Tak mestinya kena duduk antara sujud. Tu di antara sujud bagi mazhab Hanafi sekadar angkat kepala sikit je. Sikit angkat, letak balik. Itu jadi 2 sujud dah. Ada Syafi'i kena bangun, duduk antara 2 sujud. Kemudian rokok, sujud balik. Ada pun mazhab Hanafi dah. Lalu itulah apabila kita sujud macam meneting, tung. 2 tu. Kalau tak ada sesuatu yang tajam pun kamu sujud ni, sujud cerah-cerah cepat-cepat ni atas simen ni. Nah, atas mozaik ni, sujud pun kepala kamu jadi tu. 2 kali. Kalau derah speed dah. Dia semaya speed dah. Nah, derah dah tu turun pergi pas ni gitu. Batal sembahyang. Tu ni lah. Tu ingat baik tu. Tu masalah sujud. Tu misal dianya. Misal dia tu. Seperti ia seorang sujud di atas upama suatu yang tajam seperti batu ke, maka diangkatkan dahinya seorang,
maka sujud pula, yakni di tempat yang lain. Sujud pula kali yang kedua di tempat yang lain. Tu. Jawab dia nascaya. Ini jawab bagi maka jika ia nah. Jawab nascaya menambahi sujud. Tu. Maka menambahi sujud tu. Kalau macam tu. Sujud 3 kali je itu ini. Tak boleh tu. Ingat apa tu? Kalaulah kita sujud dah sejam, macam mana kita nak buat? Iaitu kita kena sengit kepala kita. Bagi sujud kat tepi. Jangan akak. Kalau sujud turun, kena batu. Turun kepala betul ni. Karena dahi kita semua ni boleh kena tempat sujud. Semua dahi kita. Kita sujud turun, kemudian kena batu kat sini, kita pusing. Biarkan dahi tepi ayam ni turun kat situ. Kita sembahyang masjid okeylah, satu sembahyang di Padang. Kalau kat Yaman sembahyang di tempat makam Nabi Hud alaihi salam. Karena sembahyang kat situ tu ia tak apa. Ia ada satu tempat tu kita sembahyang, tak payah hamparan. Sembahyang gitu saja. Karena ambil berkat aulia, wali-wali Allah. Banyak wali-wali Allah pergi sembahyang kat situ. Maka kita pergi sembahyang situ pun kita tak ambil lah sejadah tu buat hamparan, buat apa saja, tidak. Ambil sejadah tu, ambil syal ni letak atas bahu, sembahyang. Allahu akbar. Jadi atas batu-batu gitu. Allah. Ambil bekah tempat dia. Barakah tempat dia. Ni semua tempat-tempat orang yang alim ulama, tempat waliullah, semua tu barakah. Minuman dia barakah. Kalau tu minuman orang-orang alim ulama, kalau dia sudah minum, kita ambil gelas dia tu minum pula. Kalau amal tu ngaji mudah boleh, kalau belajar pun mudah faham. Mudah faham. Tapi sekarang ni orang hilang perkara tu. Hilang habis lah perkara tu. Tak nak minum bekas-bekas ulama, tak nak lah sekarang. Dulu dak minuman berebut. Kadang-kadang orang tu sekelai, sengaja isikan air dalam gelas tu biarkan banyak. Biarkan oleh ulama makan tak habis. Selepas pada tu dia makan pula bekas tu. Tu baru hati kita cerah. Tapi bukan cerah bukan masa sehari dua. Lama masa pula tu. Barakah. Tapi sekarang ni dah habis dah macam tu. Kerana makan dalam peleting dah. Tak ada habis dah. Peleting dah. Dalam tu dah hisap air pun. Tu dia. Jikalau sedikit diangkatkan kepalanya seorang sekali pun batal sembahyang tu, maka dinamakan menambahi rukun fi'li. Jikalau sedikit yang diangkatkan kepala seorang sekalipun, maka dinamakan menambahi maka dinamakan perbuatan itu, perbuatan akad kepala sikit tu. Tu dinama menambahi rukun fi'li. Menambahi mana tambah lah, dinamakan tambah akan rukun fi'li. Tu nama rukun fi'li. Apabila tambah rukun fi'li, maka batal sembahyang dengan dia, dengan menambahkan rukun fi'li. Itulah sembahyang kita perhati-hati baik dengan sujud. Jangan jadi melenting dan melambung masa sujud. Sujud biar tetapkan di atas tempat sujud. Kalau kita sujud macam menambung tu, batal sembahyang. Apabila batal sembahyang, kena berhenti. Kena berhenti sembahyang yang lain pula. Tak jadi sembahyang tu. Tu. Dan dimakian lagi, yakni seperti meninggalkan melebih rukun fi'li. Dan dimakian lagi, yakni seperti meninggalkan melebih rukun fi'li, wajib meninggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang. Wajib meninggalkan, mana wajib tinggalkan perbuatan yang bukan daripada jenis sembahyang. Apa? Seperti melompat ia seorang. Melompat. Tu. Melompat yakni dengan kuat. Melompat dengan kuat.
Macam mana keadaan masalah macam ni? Kita semayang. Nah, kita semayang, kita orang gagah, orang ada kekuatan. Tu. Kemudian orang yang di depan kita tu batal semayang. Apabila dia batal semayang, dia keluar dari tempat semayang tu, maka betul dengan kita. Maka betul kita, kita ni mesti kena jakah, kena berjalan jakah tempat tu. Tapi dia tak ada berjalan jakah-jakah dah. Dia penting, dia lompat satu jangkah saja sampai kat sana. Kerana dia yang kuat. Nah, lu puting lah, gitu. Apa kata bisa? Lompat gitu. Nah, tu. Dia panggil lompat dengan satu jangkah. Satu jangkah yang kuat. Tu pun batal sembahyang. Tak boleh. Lepas tu, kita kena perlahan-lahan, slow-slow, kahau-kahau, ya. Nah, kata tiba apabila lah depan kita tu sudah batal, maka kita yang belakang ni, 1, 2. 1, 2. Tu. Macam tu. Bukan penting, lompat lagi. Tu. Tu masalahnya. Batal sembahyang. Boleh jadi ni. Kalau tak lompat, dia buat satu jangkah saja. Kerana dia orang gagah. Lama aja kau seru lama. Pakai hula. Pakai hula kaki dia lagi. Hiat syah lagi. Buat sebuah pacak. Tak boleh juga. Ingat tu. Maka batal sembahyang dengan dia. Tu, dengan satu langkah yang keji tadi batal sembahyang. Nah, dengan dia. Tu dia. Langkah apa ni? Langkah ni buat mu tak royak. Tu. Dimakan lagi wajib meninggalkan perbuatan yang bukan jenis sembahyang seperti memukul. Langkah bawah tu. Dia yang buat ni. Memukul 3 kali pukul. Nah, pukul 3 kali pukul atau melangkah 3 langkah yang berturut-turut atau lainnya. Tu. Daripadanya atau lain daripadanya, daripada memukul 3 kali pukul. 3 kali pukul. Yang boleh 2 ya. Lahana macam perempuan terimam tu sembahyang, terimam batal. Terimam ada kesalahan dalam sembahyang, maka dia tepuk 2 kali ya. Tu. Kalau pergi berturut-turut 3 kali ni batal. Atau melangkah 3 kali yang berturut-turut. 3 kali tak boleh. Kalau tu 2 kali saja. 1, 2. 1, 2. Tu ya. Nah, tak boleh pergi. Tak boleh macam tu. 3 kali berturut-turut. Atau lain pada tersebut. Atau lainnya daripadanya. Nyo tu satu ya tu. Atau lain daripadanya gitu. Lain daripadanya, lain memukul 3 kali berpukul atau melangkah 3 langkah berturut-turut tu. Satunya tu. Tapi dia bubuh juga beriak dia lah. Tu. Lain padanya apa? Seperti melompat. Tu melompat. Belakang mana? Atau satu langkah yang keji. Satu langkah yang keji. Seperti melompat ia seorang. Melompat dengan kuat. Maka batal sembahyang dengan dia. Dengan yang tersebut itu. Maka batal sembahyang dengan dia dengan yang tersebut itu. Apa? Dengan memukul. 3 kali dengan memukul, 3 kali pukul. Melangkah 3 langkah berturut-turut ila akhirih itu. Batal sembahyang itu. Kalau itu tiap perbuatan yang kita mengerjakan dalam sembahyang, jangan sampai 3 kali bergerak, hanya 2 kali sahaja. Kalau anggota yang besar-besar, anggota yang kasar-kasar seperti tangan, kalau jari okey tak apa, jari. Satu jari kita gerak banyak-banyak kali tak apa, itu sekadar makruh, bukan sampai batal sembahyang. Macam kita gatal. Kita gatal, kita letak situ. Garu. Berhenti. Garu, berhenti. Kalau garu macam ni, selalu gerak anggota kecil, maka hukum makruh. Lalu itulah dalam mazhab Syafi'i, bergerak telunjuk ketika tahiyat itu makruh.
Tapi dalam mazhab Hanafi sunat. Syafi'i gerak kemudian diam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Gerak diam. Atau Syafi'i. Kalau Hanafi selalu gerak. Asyhadu an la ilaha illallah. Gini. Nah, kalau kita buah kita pegang. Nak gerak apa? Jangan main dah semayang. Dah semayang jangan main-main. Nah, itu bangsa Hanafi. Ni dia macam ni gerak. Kenapa? Kenapa Hanafi bergerak itu Syafi'i diam? Kerana Hanafi dia jumpa hadis diam. Itu hadis bergerak. Hanafi dia berjumpa hadis bergerak sahaja, dia tak jumpa hadis diam. Nah, lalu tu dia bergerak. Adapun Syafi'i dia berjumpa dua. Satu hadis diam, yang kedua hadis bergerak. Lalu tu dia bergerak kemudian diam. Itu mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, tu ingat baik. Tu. Tetapi dimaafkan perbuatannya sedikit. Sungguh pun kata batal sembahyang dengan dia, tetapi bahkan dimaafkan perbuatan yang sedikit jika banyak sekalipun. Perbuatan yang sedikit jika banyak sekalipun. Apa? Jika banyak kali sekalipun. Perbuatan yang ringan lah, perbuatan yang sikit. Jika banyak sekalipun. Apa? Seperti menggerakkan anak jari seorang, membilang tasbih, subhanallah, 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 atau menggaru-garu anak jarinya dengan tiada bergerak tapak tangannya seorang. Hal tu dimaaf dikirakan sikit tak banyak, kerana anak jari ni anggota yang kecil, bukan anggota besar. Seperti kita bilang ke tasbih sembahyang raya. Sembahyang raya, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu naik. Subhanallah, dua, tiga. Tak apa, tak batal. Tak batal kalau macam tu. Kerana jari ni kira anggota yang kecil. Tak macam bukan anggota besar. Bila tasbih atau menggaru-garu anak jarinya, anak jari ni dengan tiada bergerak tapak tangannya. Dengan tiada bergerak tapak tangannya seorang. Macam ayat ni, tak bergerak. Ni tiada batal sembahyangnya, yakni maka tiada batal sembahyangnya seseorang dengan menggerakkan anak jarinya memilih tasbih, tak apa. Ataupun dengan perbuatannya sedikit, maka tiada batal sembahyangnya seseorang dengan perbuatannya sedikit daripada anggota yang kecil. Perbuatannya sedikit daripada anggota yang kecil. Perbuatannya sedikit. Dia tulis macam tu. Kalau ibarat kata jikalau tetapi dimaafkan perbuatan. Perbuatan yang yang terjadi daripada anggota yang kecil. Tu selain sikit ni, perbuatannya sedikit. Jikalau banyak sekalipun tak pelagak dua tu. Perbuatannya sikit walaupun banyak sekalipun. Dia pelik lah ni. Walaupun banyak sekalipun, mula-mula sedikit, itu banyak pula. Tu. Dimaafkan perbuatan yang sedikit. Tu. Kalau kita kira jadi mahalusi ke, nak perbuatan apa yang sedikit, perbuatan anggota yang kecil, tak apa tu. Jikalau banyak sekalipun, tu okey macam tu. Tapi sini perbuatan yang sedikit, jikalau banyak sekalipun, pelik tak pelik.
Ibarat dia tu pelik dak tu. Dia tulis lah lek kita ni nak kira pula. Nah, nak kira pula tulis tu. Dimaafkan perbuatan yang sedikit. Ke mana? Kalau kata perbuatan daripada anggota yang kecil. Jikalau banyak sekali pun, tu baru jadi. Nah, macam mana? Seperti menggerakkan anak jarinya seorang, membilang tasbih, atau menggaru-garu anak jari dengan tiada bergerak tapak tangannya. Maka tiada batas sembahyangnya seorang dengan dengan perbuatan daripada anggota yang kecil. Tu baru jadi, tak batal. Ni kalau buat ibarat perbuatan yang sedikit, kalau banyak sekalipun pelaga tu, lawan tu. Dimaaf perbuatan yang sedikit. Walaupun banyak, tengok tak pelik Hitam mana? Itu tak? Gah-gah hitam muka. Perbuatan sedikit mana perbuatan daripada anggota yang kecil. Anggota yang kecil. Nah, jikalau banyak sekalipun tak apa. Macam tu. Tapi ni ibarat dia ni. Jadi pelik sikit ibarat dia ni. Perbuatan yang sedikit, jikalau banyak sekalipun tak melanggar luar tu. Tu. Tu hujang sini hujang weh. Hujang straight lah ni. Sini hujan tak nampak aku. Tu. Jadi kita cuba kita tilik pada bahasan pada ibarat tu. Tetapi dimaafkan perbuatan yang sedikit. Tu gini mau cantik. Tetapi dimaafkan perbuatan anggota yang kecil. Tu baru jadi. Tu. Yang sedikit tu jadi masalah sikit lah tu. Tu. Tetapi dimaafkan perbuatan sedikit, kita kata gini, yakni al-aula, yakni al-aula dimaafkan perbuatan anggota yang kecil ataupun kecil. Tu. Tetapi dimaafkan yakni al-aula dimaafkan perbuatan anggota yang kecil. Jikalau banyak sekalipun, dah baru masuk. Kalau katanya dimaafkan perbuatan yang sedikit, jikalau banyak sekalipun, mana pula tak balah dua tu. Itulah kita buat al-aula, bukan kalau ada apa jangan buat yang lain, buat yang aula, patutnya gitu supaya mudah faham. Maka maksud ibarat musannif tu kita serah ke dia. Kerana fikiran kita tak sampai hak dia maksud dia, maka kita buat macam tu. Yakni al-aula dimaafkan perbuatan anggota yang kecil seperti jari kita jodoh. Tu. Jikalau banyak sekalipun. Misalnya seperti menggerakkan anak jarinya seorang, membilang tasbih, atau menggaru-garu anak jari seorang dengan telapak tangannya. Ni tiada batas sembahyangnya seorang dengan perbuatan. Dengan perbuatan anggota yang kecil. Walaupun banyak sekalipun tak apa. Bahkan makruh kalau terlajak banyak. Macam 1000 kali kita garu. 100 kali dia garu macam ni. Lalu tu dalam mazhab Syafi'i, kalau bergerak anak jari ketika tahiyat tu makruh. Dalam mazhab Hanafi tak apa bagi dia. Asyhadu an la ilaha illallah macam tu. Makruh. Adapun mazhab Syafi'i makruh, mazhab Hanafi tak apa. Mazhab Syafi'i makruh. Karena terlalu banyak bergerak anggota yang kecil.
Dan kesembilan, jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasanya seorang di dalam sembahyang, seperti makan dan minum. Makan minum tak sama. Kenapa tak boleh makan? Tidak tahu. Makan ke apa makan? Tak boleh makan ke apa? Makan minum ada tak boleh dia tu. Benar ni makan, benar ni minum. Kalau itu benar makan macam mana? Benar yang basa masuk dalam mulut, lepas tu kita kena kunyak tu panggil makan. Kena mamuh. Tiap-tiap perkara yang masuk dalam mulut kemudian dimamuh, itu makan. Kalau masuk sesuatu dalam mulut dengan tidak ada mamuh, maka itu minum. Lalu tu air panggil minum, nasi panggil makan. Jadi sesuatu yang masuk dalam mulut dengan dimamahkan dia dikatakan makan. Sesuatu dimasuk dalam mulut dengan tiada dimamahkan dia, orang panggil minum. Tu. Dan memasukkan sesuatu di dalam rongga, di dalam lubang. Rongga bahasa sini lubang yang terbuka dengan sendiri dia. Seperti hidung. Hidung kau panggil lubang terbuka. Lubang hidung, lubang telinga, ini lubang terbuka. Mana dia buka sendiri dia, kita tak kena buka. Tu masukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Macam mana? Seperti memasukkan sesuatu ke dalam hidungnya seorang dan telinganya seorang, sampai kepada batin keduanya, batin hidung dan batin telinga. Sampai ada batin keduanya, batin hidung dan batin telinga. Tu. Maka ada dhabit batin hidung, batin keduanya. Kalau hak zahir ni, zahir hidung hak duk tepi ni. Kalau hak batin hak dalam. Sampai ada dhabit sini dia kata, maka dhabit zahir hidung itu ialah tu ialah ialah setakat lembek hidung. Ialah setakat lembek hidung ni zahir. Lalu tu masa puasa kita Allah tangan masa kat ni tak apa lagi. Kerana ni hak zahir, hak lembek ni, yang lembek-lembek, yang lembut ni. Ialah setakat lembut hidung ni, lembut ni. Yang lembut ni dia katakan zahir. Dan dhabit zahir telinga itu ialah setakat kita hala dengan anak jari telunjuk. Setakat kita terhala anak jari telunjuk ni. Pernah sekat tu zahir dia. Tu dia. Kemudian hak yang dia hidung yang batang kerah ni, ini batin hidung. Kalau kat telinga ni yang langsung lepas pada tu, tu batin telinga. Kalau tu telinga ni sikit sangat, hidung ni sekat ni boleh hala lagi. Ini apa? Nak jaga masa puasa, masa apa tu jelah tu. Masa kita puasa kan, kata hidung kita hala sikit ni. Tempat-tempat yang lembut ni okey. Kalau jangan hala soalnya kerah ni, itu batal puasa. Tu semayang pun begitu juga semayang tu. Tu masuk ke suatu benda dalam batin hidung, masuk ke dalam, batal. Masuk kat telinga, masuk ke dalam, batal. Tu. Dan jikalau dengan digagahikan dekat seorang atas perbuatan yang demikian itu sekalipun, dan jikalau memasukkan sesuatu itu ke dalam hidung dan telinga itu dengan digagahikan dekat seorang, dengan dipaksakan dia ke seorang atas perbuatan yang demikian itu, demikian memasuk, sekalipun batal. Sekalipun batal mana?
Orang paksa kita, ambil bedil tak sini, masuk. Tak masuk ke pakah lah. Kita ambil sesuatu masuk ke dalam hidung, masuk dalam telinga, batal. Tu dia. Bukan batal masuk dah mata kecing dulu lagi. Ambil bedil tak kepala, kecing batal situ lah. Tak ada masuk barang dalam hidung. Tu ayat katanya, walaupun orang paksa kita, orang gagahi kita masuk ke suatu dalam hidung, dalam patak, dalam batang hidung, dalam hidung, lepas tu dalam belakang telinga, begitu sekalipun batal. Kerana apa? Kerana nadir, kerana jarang-jarang ada, sedikit ada. Kerana nadir yang demikian itu demikian digagahi. Kerana nadir, kerana sedikit ada, yang demikian itu demikian digagahi. Demikian digagahi, dipaksa tu sedikit ada. Kalau itu kaedah kita, an-nadiru wujuduhu kal ma'dum. An-nadiru wujuduhu kal ma'dum. Benda nadir ada dia seperti tiada. Benda nadir, benda sedikit ada dia tu seperti benda ketiadaan. Tu ya. Dan dua gerak atau dua langkah. Mubtada semula ni. Mubtada semula, mubtada. Habis kat tu. Dan dua gerak atau dua langkah. Sedikit namanya pada huruf. Dan dua gerak atau dua langkah, sedikit namanya. Kata sedikit-sedikit pada huruf, pada pendapatan ramai-ramai. Pada huruf, pada pendapatan ramai-ramai. Kalau gitu tiada batal sembahyang dengan dia, yani maka tiada batal sembahyang dengan dia dengan dua gerak atau dua langkah. Dua gerak tangan. Ikutlah dua gerak tangan, dua gerak kaki, dua langkah, itu tak batal sembahyang. Lepas tu kita takbir ni, Allahu Akbar, banyak gerak. Allahu Akbar. Yang ini tak apa, kerana disunat, yang disuruh. Yang tak nak sunat tu, mata-mata duk. Tak boleh tu. Duk bergaru. Macam kita nak bergaru, kita letak tangan kat ni, kita bergaru. Satu saja garu. Jangan tu tak boleh. Tak boleh. Lepas tu garu tak ini, garu. Berapa kali? Tak apa ni. Anggota kecil. Anggota besar tak boleh. Anggota besar setakat 2 kali saja bergerak. Satu, dua. Sebab tu ketika kita turun semayang tu kan, turun semayang ke sujud tu, masa kita sujud, kadang-kadang orang pakai kain, pakai baju labuh, apa yang nak turun dia pegang kat tepi, akak naik, tangan mari ke depan pula. Berapa kali gerak tu? Tu banyak tu. Kadang-kadang dia pegang, dia nak turun tu, dia pegang kat depan tu, dia akak naik, dia turun. Tangan diam saja masa sujud tu. Nak turun sujud, diam, turun. Atak turun, ni turun. Jangan akak tu akak ni, tak payah akak. Itu masalah kita sembahyang. Ada kadang-kadang sembahyang. Kadang-kadang nak sembahyang, dia akak putih dia. Turun dia. Tak gitu kan? Banyak kau macam tu. Buat nak turun lagi, akak putih. Turun lagi. Ni banyak macam tu. Lepas ni gerak berapa kali? Kadang 12 tangan. Kadang pegang baju labuh, baru turun dia pegang berapa ni? Ingat baik tu, jaga-jaga baik. Kadang simpan ni, simpan. Tu batal. Kalau kita tengok kat sini, billahi minasyaitonir rajim. Duk lenggok kepala. Batal bayang. Kerana kepala ni anggota besar. Tu orang tak perhati tu. Kadang-kadang imam sembahyang, marilah. Kadang-kadang imam sembahyang tu, imam sembahyang, dia pakai yang kain ni. Pakai kain macam ni.
Ada baju ni pula ni. Baju ni. Semayang. Kemudian selepas pada dia rokok. Apabila bakit pada rokok, dia simpan ni. Berapa kali? Tangan anggota besar. Simpan ni lagi. Ni satu. Ni dua. Ni pula ni. Habis ni. Lepas tu baca ada semayang pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duk belok kepala lah. Kerana suara dia merdu, suara dia sedap sungguh. Tapi bergerak-gerak dalam sembahyang tu. Kerana kepala ni anggota besar. Tapi orang kita tak tilik kat kepala, yang tilik kat suara. Suara tapi kepala ni. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutun. Habis. Berhati-hati baik. Cuba kamu tengok imam-imam sembahyang. Kalau sembahyang kalau duduk macam tu kah? Aku mufarakah daripada imam. Tapi bukan kata dengan mulut, kata dengan hati. Nah, hati kamu niat. Jangan kata bawa nampak imam macam tu. Aku mufarakah untuk imam. Sahabatmu pun batal jugalah. Tak turut keroyak hati tu. Nah, hati kamu tu, hari kamu tu, aku farakah dah imam, niat farakah. Kalau tengok imam bergerak-gerak banyak kali, sipang kain ni, sipang baju ni, macam tu. Banyak simpan dia. Bahkan di sini dia kata 2 gerak atau 2 langkah sedikit, namanya pada uruf tiada batal sembahyang dengan dia. Dengan 2 gerak atau 2 langkah tu. Tu. Jadi bermakna kalau sampai 3 gerak, 4 gerak ni banyaklah, batal. Itu maksud mafhum di sini ya. Mafhum di sini batal. Sebab tu tilik baik. Inilah sembahyang, inilah 9 syarat. Inilah segala syarat yang tersebut. Inilah segala syarat sembahyang yang tersebut. 9 syarat. Maka wajib kita peliharakan dia ke 9 syarat supaya sah sembahyangnya sembahyang seorang. Dan jikalau ditinggal satu syarat daripada 9 syarat, dan jikalau ditinggal satu syarat daripada 9 syarat, tiada sah sembahyangnya, nescaya jawab tu. Jawab jikalau nescaya tiada sah sembahyangnya sembahyang seorang, tak sah. Dan demikian lagi setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan sembahyang tu, dan demikian lagi, yakni seperti syarat yang dahulu. Dan demikian lagi, yakni seperti syarat yang dahulu, pada pihak wajib menjagakan. Demikian lagi, yakni seperti syarat yang dahulu, pada pihak wajib menjagakan. Apa? Setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan sembahyang. Ada setengah daripada orang yang memeliharakan sembahyang dan mendirikan sembahyang, memelihara dan mendiri seperti yang disuruh Allah dan Rasulnya Rasulullah. Khabar dia, hendaklah ia seorang mengetahui dan mengerjakan segala rukunnya, rukun sembahyang. Tu dia. Hendaklah, jadi wajiblah. Tu wajiblah
ia seorang mengetahui dan mengerjakan segala rukunnya rukun sembahyang. Daripada tu likungan, buat likungan, tak nak daripada tu. Ni setengah ada orang melahirkan sembahyang, dirikan sembahyang. Ketika kita melihara, kita berdiri, itu kita tahu dah rukun-rukun sembahyang. Syarat-syarat sembahyang kita dah tahu dah. Itu jangan lupa yang dulunya orang melahirkan sembahyang, orang mendirikan sembahyang seperti yang disuruh Allah dan Rasul, dengan bahawa ia tahu rukun-rukun dan syarat-syarat sembahyang. Itu orang mendiri sembahyang, melahirkan mendiri itu. Dengan bahawa ia tahu rukun-rukun dan syarat-syarat sembahyang. Kalau itu setengah pada yang apa? Hendaklah, wajiblah. Hendaklah, wajiblah mengetahui. Wajiblah mengetahui dan mengerjakan segala rukun sembahyang. Wajib kena tahu. Jadi kalau kita faham kat sini, hak yang rukun ialah wajib, maka wajib. Sampai hendaklah tu tengoklah mana apa. Mana wajiblah kalau kita nisbahkan dengan rukun. Dan hendaklah mana sunat. Maka hendaklah ni sunatlah. Itu kalau nisbahkan dengan yang sunat dalam sembahyang. Tapi kat sini wajiblah ni. Pasal dia kata wajib mengetahui dan mengerjakan segala rukunnya rukun sembahyang. Maka rukun ni wajib. Rukun ni wajib dalam sembahyang. Dia jaga baik dah. Tu masalah dia tu. Ni dia weh. Ni. Lepas tu rukun ni ingat. Apa dia rukun? Maka arti rukun sembahyang itu, wallahualam. Malah ni internet putus. Hujan weh. Jadi selalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallam. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika.